dapat sama-sama kita bertemu. Pagi tadi ada gangguan sedikit tuan-tuan, jadi kita tukar kepada malam. Saya nak minta komen pada tuan-tuan yang mana yang baru masuk, boleh tuan-tuan komen tak tentang kualiti audio kita. Yang mana yang baru masuk, saya minta komen sat kita punya kualiti audio kita, dan saya minta kepada tuan-tuan untuk sama-sama menekan button like dan share kita punya live kita pada malam ni. Yang mana yang baru masuk, Assalamualaikum, saya ucapkan Alhamdulillah. Selamat malam. Minta untuk sama-sama menekan button like dan share. Okey tak? Salam Ustaz, lain clear. Alhamdulillah. Pagi tadi dia ada gangguan tuan-tuan. Pagi tadi dia ada gangguan. Yang mana yang baru masuk, tuan-tuan boleh say hi, komen sikit audio kita dan daripada mana tuan-tuan. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita nak mulakan kita punya kuliah pengajian kita menerusi kitab yang saya pilih adalah kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Seperti yang ada dekat tangan saya ni, kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Kita akan tuan-tuan boleh sama ada download PDF kitab ini dalam Google. Saya rasa ada kitab ni, ada dalam Google dalam versi Rumi. Dia asal daripada ni yang saya ni Jawi. Tuan-tuan boleh tengok dalam versi Rumi, dalam saya ingat PDF ada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sama-sama download. Dan kita akan cubalah tuan-tuan, cubalah saya nak kata mengajak. Rasa jauh sangat kot, sebab saya ni pun muka reti sangat. Cuma kita nak baca tengok apa yang ada yang disebut oleh para alim ulama dalam kitab ni, yang Tok Guru kita karang, Tok Guru kita tinggal kepada kita. Kita nak baca, kita cuba nak gali, kita cuba nak faham kitab ni. InsyaAllah kita akan adakan kelas kita ni secara mingguan. Secara mingguan setiap hari Sabtu, mungkin malam lah, saya ingat pasal pagi ni ada gangguan. Malam kita akan bersama insyaAllah tuan-tuan. Jadi untuk memulakan pertemuan kita pada malam ni, saya nak bagi jadi satu amalan. Bila mana kita berjumpa setiap minggu, kita nak baca Al-Quran satu muka. Satu muka, satu minggu, satu muka, satu minggu. Mudah-mudahan liqa pertemuan kita ini akan ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tuan-tuan boleh pegang Al-Quran. Malam ni kita nak baca dalam surah Al-Baqarah. Kita mula daripada ayat pertama sampai ke ayat 16, dan minggu depan kita akan sambung ayat 17 sampai ke 24 insya-Allah. Baik, kita mulakan pertemuan kita pada malam ni dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka lampu tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan jika ada pahala pembacaan Al-Quran kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala sampaikan pahala pembacaannya kepada arwah ibu bapa kita yang telah pergi meninggalkan kita, para alim ulama yang meninggalkan jasa yang besar kepada kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan juga pahala ini kepada kaum muslimin dan muslimat insya-Allah. Alhamdulillah, yang mana yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik untuk kita bersama insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan, lagi kita nak mulakan mukaddimah malam ini kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Kita nak baca bab yang pertama dalam kitab ini. Bagaimana bab yang pertama akan menceritakan tentang seksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang mengabaikan salat 5 waktu, orang yang mengabaikan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Nabi tinggalkan kepada kita tanggungjawab tersebut, iaitu tanggungjawabnya ialah menunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Jadi kita nak baca dalam kitab kita ni, kita nak baca, tengok tuan-tuan, orang yang meninggalkan salat, mukaddimah kita nak baca pada malam ni, apa dia seksaan yang Allah Ta'ala sediakan di atas muka bumi ni lagi, sewaktu mana mereka hidup di dunia ni. Allah Ta'ala dah siap dah, Allah Ta'ala dah letak dah, Allah Ta'ala dah siap dah seksaan-seksaan kepada mereka. Dan sewaktu mana mereka nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan mereka mati, apa dia yang Allah Ta'ala sedia? Dalam kubur, apa dia seksaan yang Allah Ta'ala sedia? Di sana kelak, di akhirat kelak, apa yang Allah Ta'ala sedia kepada mereka? Kita nak tengok. Yang tu. Lepas tu tuan-tuan, kalau ada soalan, saya ni bukan orang yang reti sangat nak menjawab soalan ni. Saya abang betul-betul, saya bukan orang alim, orang yang reti sangat. Cuma kalau tuan-tuan ada soalan, saya dah pesan kepada tim saya tadi, tuan-tuan boleh PM terus mai kepada saya. Nah, tuan-tuan boleh terus PM mai kepada saya, tak dalam inbox apa ada soalan, mungkin 2 ataupun 3 yang kita akan cuba jawab di akhir kita punya
kuliah nanti. Yang mana yang saya reti, saya jawab. Yang mana saya tak reti, saya tak mau jawab. Sebab bila saya gagah jawab benda yang saya tak reti, nanti silap, tuan-tuan duk beramai pula dengan benda yang silap. Akhirnya saya nak kena bertanggungjawab di atas kesilapan yang tuan-tuan lakukan. Kerana apa dia? Bermula puncanya itu daripada saya. Malam ni kita nak tengok tentang solat malam ni, insya-Allah. Baik, kitab yang kita guna saya bab sekali lagi Al-Yawaqit wal Jawahir. Kita nak tengok pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Kemaman clear. Sedi Tok Mekong. Alhamdulillah. Wassalam daripada Kemaman, Terengganu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, macam mana PKP ni, macam mana lockdown ni tuan-tuan? Nampak lockdown kan, nampak locklock mereka ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan duduk di rumah ada keberkatan. Duduk di rumah adalah hikmah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam daripada Nazifa Najwa. Bab yang pertama, siksaan bagi orang yang meninggalkan semayang. Qala musannif rahimahullah, bab ini mendengarkan bagaimana siksaan orang yang meninggalkan semayang. Dia nak cerita kepada kita, Tok Syekh kita nak cerita kepada kita apa dia? Bagaimana saringan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Seperti firman Allah Taala di dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah An-Nisa ayat 103. Yang mana yang ada Quran di tangan boleh buka tengok 103 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimus salah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Maksudnya, maka dirikanlah semayang itu. Allah Ta'ala suruh kita dirikan semayang. Allah Ta'ala tak suruh kita kerjakan semayang. Allah Ta'ala tak suruh kita tunaikan semayang. Bila mai dekat zakat, Allah Ta'ala suruh kita tunaikan zakat. Tapi bila mai dekat semayang, Allah Ta'ala kata pada dia, fa'aqimus salah, maka dirikanlah salat. Makna apa dia diri, tuan-tuan? Diri satu benda yang kita kena teliti betul-betul. Kalau kita nak dirikan rumah, kita nak bina rumah, sewaktu mana kita nak letak dia punya asas yang pertama tu, tuan-tuan, kita nak peling dan sebagainya, kena cermat. Kita nak tuang tiang, kita nak dirikan tiang, kena cermat. Sengit pi tiang tu, rumah kita kelari sengit ke semua. Orang buat rumah negak, kita buat rumah lagu tu. Lepas tu boleh masuk dalam tourism Malaysia, pi ziarah rumah sengit. Lah orang duk pi Perak tengok menara sengit, menara condong. Lepas tu orang boleh mai tengok kepada kita pula rumah condong. Sebab tu kena diri betul-betul. Nak dirikan salat tu dengan betul-betul lagu mana? Macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, hampa kena semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Ustaz, masalahnya kita lah ni Ustaz, kita duduk di akhir zaman. Nabi tinggal kita ni lama mana ada Ustaz? Kita nak tengok mana lah Nabi tak ada, babi banyak, Nabi tak ada. Nak tengok lagu mana Ustaz? Nak tengok macam mana Ustaz? Jadi ulama tinggalkan kepada kita penulisan mereka, karya-karya mereka untuk menjadi rujukan kepada kita lah ni. Ulama tinggal dah. Ulama tinggal dah kepada kita karya mereka untuk menjadi panduan, untuk menjadi ikutan. Kita baca, kita faham, kita boleh beramal. Bila kamu dirikan semayang macam mana yang Nabi suruh, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang dituntut, yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sembahyang fardu ni tuan-tuan, dia bukan boleh buat ikut suka kita. Sembahyang fardu ni dia tak boleh buat ikut suka kita. Kita rasa kita nak buat banyak mana, kita rasa kita nak sembahyang waktu mana, tak boleh. Sebab apa dia? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia ada cara dan waktu dia. Subuh tak boleh buat waktu petang.
Tiba-tiba duk tengok pukul 3 petang dia duk semayang 2 rakaat hang semayang sunat apa ni dengan qunut apa duk ada? Dak, bukan semayang sunat, semayang subuh. Pagi tadi tak semayang, ni baru nak semayang. Nama dia qada. Dia dak, saya tak qada Ustaz, saya tak qada. Saja semayang Allah Taala pun tahu Ustaz, saya tak dan pagi tadi saya buat malam ni. Allah Taala bukan pak menekan hang. Kenapa anda? Allah Taala bukan pak menekan hang, duk faham-faham dekat hang. Dia ada time dia, tuan-tuan. Bila sebut tentang time, ada hikmah rupanya tuan-tuan. Kalau kita mengaji, kalau kita menggali, kalau kita membaca, kalau kita mendengar kuliah-kuliah daripada para alim ulama, rupanya salat 5 waktu ni tuan-tuan, dia ada hikmah pada waktu-waktu dia. Subuh, apa hikmah? Bila kita semayang subuh, apa ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Kita semayang pula zuhur, apa ganjaran besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Kita semayang pula asar, apa ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Kita semayang pula maghrib, apa ganjaran yang Allah Ta'ala bagi? Rupanya Allah Ta'ala dia buat waktu solat ni ada hikmah yang Allah Ta'ala letak, dan ada hikmah yang Allah Ta'ala tetap kepada kita. Saya nak petik daripada kitab yang ada di tangan saya ni, hikmah solat ni pada tuan-tuan. Saya terjemah, saya baca, saya terjemah pada tuan-tuan. Hikmah 5 waktu yang ditentukan, hikmah ditentukan semayang 5 waktu dia, bahawasanya kata ulama, yang pertama, pada waktu zuhur, kita semayang pada waktu zuhur. Waktu zuhur ni kata ulama dinyalakan neraka Jahannam. Nama neraka tu Jahannam, bukan neraka tu Jahannam. Orang Kedah kita tanya dia macam mana Pak Long, duk dengar ustaz duk cerita neraka Jahannam, dia kata tak risau Ustaz, itu Jahannam lingkup. Dia kata Pak Long, neraka tu tak Jahannam, kita kena masuk dalam neraka tu yang nak Jahannam Pak Long. Nama neraka tu Jahannam. Waktu zuhur ni kata ulama, Allah Ta'ala nyalakan api neraka Jahannam. Maka barang siapa yang dia semayang zuhur, barang siapa waktu zuhur tu kata ulama, waktu dinyalakan api neraka Jahannam. Siapa yang semayang zuhur pada waktunya, keluar ia daripada dosanya. Dosa ni akan keluar daripada tubuh kita ni seperti mana hari kita diperanakkan oleh ibu kita. Bersihnya macam first day, hari pertama mak kita beranak kita. Kalau siapa yang jaga salat zuhur pada waktunya kata ulama. Mai pula pada waktu asar, dan pada waktu asar. Pada waktu asar memakan Nabi Adam AS waktu itu dalam syurga akan buah kayu. Maka barang siapa yang semayang asar pada waktunya, diharamkan oleh Allah Ta'ala diri orang tu daripada dijilat oleh api neraka. Subhanallah. Tuan-tuan, siapa yang jaga, yang sembahyang di awal waktu, yang jaga waktu solat asar, kata ulama, orang ni Allah Ta'ala akan haramkan tubuh badan dia daripada api neraka. Mai pula waktu maghrib, dan pada waktu maghrib, siapa yang jaga solat maghrib, waktu maghrib ni waktu bertaubat Nabi Allah Adam AS kepada Allah. Maka barang siapa semayang maghrib pada waktunya, tiada meminta ia akan suatu hajat melainkan Allah Ta'ala akan tunai. Subhanallah. Siapa yang jaga maghrib, yang semayang maghrib elok-elok, kata ulama, apa permintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala nak bagi kepada dia. Jaga waktu maghrib tu bagi comel, jaga waktu maghrib tu bagi cantik. Permintaan kita kepada Allah, apa hajat kita tuan-tuan? Hajat kita kepada Allah ni cukup banyak. Cukup banyak hajat kita kepada Allah. Saya ada hajat. Hajat kita tuan-tuan, yang susah kita nak minta kepada Allah untuk senang. Ustaz, Allah Ustaz, susah saya Ustaz ni, tambah-tambah Ustaz, lockdown tak lockdown ni Ustaz, bisnes saya lingkup Ustaz, tak boleh nak buka bisnes Ustaz dan sebagainya. Saya susah. Bukan hang seorang susah, ramai orang susah lagi. Ramai orang susah lagi tuan-tuan. Semua orang pakat susah. Tak ada alasan lah kita nak buat keluar duit 6 juta. Kementerian Penerangan baru ni kita baca 6 juta ke kita dimaklumkan nak buat keluar peruntukan, nak buat program hiburan.
Ni waktu duduk lockdown apa semua ni, nak buat program hiburan lagi. Dalam kita diuji oleh Allah ni, nak buat program hiburan lagi 6 juta. Artis pula kata, janganlah duk dengki dengan kami ni, orang-orang agama ni, janganlah duk dengki dengan kami. Kami pun penat, kami pun letih. Nak abang penat dengan letih, nak sembang abang penat dengan letih. Bukan artis saja, ramai lagi yang penat dengan letih. Termasuk kami ustaz-ustaz ni pun penat, bukan ada kuliah apa. Saya sendiri tuan-tuan, last saya punya kuliah tazkirah Ramadan saya, last 2 malam sebelum raya. 2 malam sebelum raya tu last saya punya kuliah. Sampai lah ni sampai hari ni 5 Jun tak ada kuliah apa tuan-tuan, tak ada kuliah apa. Nak sembang kata teruk, teruk dah, teruk. Alhamdulillah, mujuklah kita pun dulu ni ada duduk simpan sikit. Boleh duduk tarah-tarah juga tuan-tuan. Bukit Kepelu tepi rumah saya ni pun mau duduk tarah hari-hari. Lah kali jadi petak benang juga tuan-tuan ni, mau duduk tarah hari-hari. Nak sembang kata penat. Bukan artis saja penat, semua orang penat. Hak peniaga tepi jalan tuan-tuan penat, penjaja tepi jalan. Nak sembang bak penat. Tapi kita kena ambil muhasabah, kita kena ambil peringatan bahawa ini saat Allah Ta'ala uji kita. Apakah kita nak banyakkan lagi program-program lara? Apakah kita nak banyakkan lagi program-program yang boleh menjemput dan mengundang bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala di saat kita ni dah tak tahan dah dengan macam-macam yang Allah Ta'ala bagi ni. Mai menatang penyakit tak nampak dengan biji mata ni apa semua. Kita nak panggil lagi ke? Kita nak panggil lagi ke tuan-tuan bala Allah ni? Kita nak jemputkan lagi ke bala Allah ni? Jangan. Sebab tu jaga. Tadi kita semayang waktu maghrib, kita nak, siapa yang jaga waktu maghrib bagi cantik, siapa yang jaga maghrib bagi comel, hajat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, permintaan dia dengan Allah Ta'ala, doa dia dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak makbul. Jaga solat maghrib bagi molek-molek. Lepas tu yang kelima, solat isyak, hikmah waktu isyak. Dan pada waktu isyak, kita baru lepas semayang tadi ni, menyerupai akan kelam kubur dan kelam hari kiamat. Maka barang siapa yang sembahyang isyak pada waktunya, maka dia ini Allah Ta'ala akan bagi kuburnya bercahaya sampai hari kiamat. Kubur gelap tuan-tuan, maklum, paklum, abang, kakak, adik, kubur kita gelap. Kubur kita gelap. Tokek TNB pun kubur dia gelap kalau dia tak jaga amalan. Kalau jaga, alhamdulillah. Hak duk buat wiring ni pun kubur gelap, tak biar duk semang kemai. Tak apa ustaz, nanti saya duk pergi pasang lampu batang 3-4 batang dalam lubang kubur saya, cerah elok. Jangan tuan-tuan, jangan. Kubur kita gelap. Nak bagi kubur kita bercahaya, kata ulama, jaga solat isya tu bagi cantik-cantik. Kubur hang akan bercahaya, kata ulama, sampai bila? Kubur hang akan bercahaya sampai hari kiamat. Subhanallah. Dan yang terakhir, solat subuh. Siapa yang jaga sembahyang subuh, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia 2 kelepasan, kata ulama. Orang yang jaga sembahyang subuh, ada 2 kelepasan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Yang pertama, kelepasan daripada menjadi orang-orang munafik. Yang kedua, kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelepasan, 2 kelepasan daripada penyakit orang munafik duduk dalam diri dia. Yang kedua, orang yang menjaga solat subuh, yang kedua, Allah Ta'ala akan bebaskan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Syarizan Rizan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, baik. Jadi bila kita nak buat semayang, Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi habaq kepada kita diri semayang tu bagi elok-elok. Lepas tu semayang ni pula, kata Allah dalam surah Taha ayat 132. Kalau ada kitab, kalau ada Quran dekat tuan-tuan ni ada Quran ni, tadi kita baca Quran. Siapa yang ada Quran, dia boleh buka tengok surah Taha ayat 132.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah. Ni arahan Allah kepada kita ni. Allah taala arah kepada kita ni. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada kita, dan Allah taala bagi pula arahan. Yang pertama, dalam ayat ni dia ada dua benda. Ayat ni dia ada dua benda. Yang pertama, Allah taala bagi arahan kepada kita. Yang kedua, Allah taala bagi pula pesanan kepada kita, peringatan kepada kita. Apa dia yang Allah taala arah? Wa'mur ahlaka bis-salah. Allah taala kata kepada kita, habaq kepada Nabi, suruh habaq kepada para sahabat pada waktu tu. Alhamdulillah. Siapa yang tengok, kalau kita buka tafsir ayat surah Taha ayat 132, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tengok tafsir surah Taha ayat 132 ni, dia ada hubung kait dengan 130. Allah Ta'ala suruh apa dia? Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan kepada ahli keluarga kamu untuk semayang. Allah Ta'ala abang kepada Nabi. Sahabat dekat para sahabat, dan pesanan tu mai kat kita pada malam ni. Wa'mur ahlaka bis-salah. Pesan kepada keluarga hampa, habaq kepada keluarga hampa apa dia? Suruh mereka ni jaga semayang. Bila mereka jaga semayang, wastabir 'alaiha. Bila hampa semayang, benda yang kedua hampa kena buat apa dia? Arahan yang pertama, suruh ahli keluarga hampa semayang. Bila nak suruh ahli keluarga semayang, kita pun kena semayang dulu. Mana boleh kita suruh ahli keluarga kalau kita sendiri tak semayang? Suruh ahli keluarga semayang. Bila mereka dah semayang, wastabir 'alaiha. Suruh mereka sabar di atas ibadat yang mereka buat. Bila mereka semayang, suruh mereka wastabir 'alaiha. Solat ni hampa kena ada sifat sabar dalam solat. Sebab apa? Kalau tak sabar nak solat lingkup. Hatta ibadah-ibadah yang lain pun tuan-tuan, bila kita buat, kita kena bersabar. Hatta kita pi apa nak kita nak puasa, baru ni kita baru puasa kaya. Kena sabar tuan-tuan. Mau tak sabar puasa apa kata habis dah sebulan Ramadan. Lapak ya lapak. Duk mai duk abang kita, ustaz, saya lapak ustaz. Lapak lah ustaz. Orang Kedah ni pula dia dua jenis lapak. Yang pertama lapak nasi, yang kedua lapak ayak. Allah ustaz, lapak ayak tak tahu nak abang ustaz. Iyalah puasa. Kalau puasa kenyang tak nama puasa lah. Puasa tu memang lapar. Kalau kenyang dia tak dinamakan puasa. Allah, alhamdulillah ustaz, sampai ni dah kenyang elok, tak nama puasa. Kenyang tu kedara. Kalau lapar tu memang puasa. Ustaz, saya ni ustaz, kalau tak sabar betul-betul ustaz, saya tak semayang. Ya, sebab tu kita ni tuan-tuan, benda yang paling payah dalam hidup kita ni apa dia? Istiqamah dalam ibadah. Yang ni yang cukup payah. Yang lain mudah. Tapi nak istiqamah dalam ibadah, ini yang payah. Contoh, tuan-tuan tak pernah semayang, tiba-tiba tuan-tuan nak semayang. Mudah tak? Kita tak pernah semayang, lepas tu kita nak semayang. Mudah tak? Yang payah tu apa dia? Istiqamah dalam nak semayang tu. Tak pernah bangkit semayang subuh, tak pernah bangun semayang subuh. Bila tak pernah bangun semayang subuh, satu hari dia nak bangun semayang subuh. Bangunlah semayang subuh. Bangun elok, semayang subuh. Hari pertama dia bangkit elok. Hari kedua dia bangkit elok. Tapi nak istiqamah sepanjang hidup dia semayang, ni bukan satu benda yang mudah tuan-tuan. Nak istiqamah itu yang benda yang payah. Thumma istaqim. Nak istiqamah itu yang payah. Sebab tu Nabi kata, Allah Ta'ala katakan Nabi, wastabir 'alaiha. Suruh lepas semayang, lepas tu sabar. Sebab apa yang kena bersabar? Yang pertama, kita ni pula kena sabar dengan kelaku kainah ahli keluarga kita ni nak suruh lepas semayang. Yang kedua, sabar ni sebab apa dia? Sebab ibadat ni dia bukan dapat balasan serta merta. Ibadah ni dia bukan dapat balasan serta merta. Kalau bahasa Kedah dia tak panggil serta merta, bukan dapat balasan dan dapat toih. Dah. Bukan dapat serta-merta. Kalau semayang tuan-tuan, habis semayang lipat-lipat sejadah, terbit 300 atas tikar semayang, lega. Kalau semayang Pak Long, habis semayang keluar 800 kot tikar semayang, lega.
Tapi bukan macam tu. Ibadah ni tuan-tuan, dia bukan satu benda yang kita buat dapat. Manusia ni pula dia suka macam mana? Manusia ni dia suka bila mana dia buat, dia dapat terus tengok balasan. Dia buat, dia dapat tengok terus balasan. Dia buat, dia dapat tengok terus balasan. Itu sikap dan perangai manusia. Sebab tu Allah Ta'ala kata wastabir alaiha. Hampa jangan duk sabar. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Lalu Allah Ta'ala kata pada dia, tiada kami tuntut akan dikau, kami yang memberi akan rezeki dikau. Jangan duk ni hampa sabar. Kami tahulah macam mana kami nak atur rezeki kat hamba. Hampa sabar, kami tahulah nak atur balasan macam mana dekat hamba. Sabar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tuan-tuan. Sebab tu kita dalam buat ibadat kena banyak-banyak bersabar. Sambung kitab kita. Tadi kita ambil isi yang luar, kita sambung kitab kita. Dan lagi firman Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran, yang ni dalam surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Maklum Pak Long ada Quran tu buka surah Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Maksudnya, maka sesudah mereka datanglah keturunan-keturunan pengganti mereka itu yang macam mana? Yang mencuaikan sembahyang. Yang pertama, bila ahli keluarga ni bukan kaki sembahyang, mai pula yang duk ganti pun perangai serupa. Dia bila orang yang cuai dengan ibadah solat tuan-tuan, dia tak jaga ibadah solat dia dengan baik. Kata Allah, wattaba'u syahwat. Orang ni dia akan jadi hamba kepada nafsu syahwat dia. Allah Ta'ala habaq dah kalau golongan yang dia cuai dengan ibadah solat, yang dia buat lebih kurang dengan ibadah solat, kata Allah, dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi wattaba'u syahwat. Dia akan jadi orang yang mengikut hawa nafsu, orang yang menjadi hamba kepada nafsu syahwat. Ni kalau orang golongan yang suka, yang tidak peduli dengan ibadah salat. Bukankah Allah Ta'ala sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang jaga salat ni, salat tu akan menjadi pencegah untuk diri dia daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia tak jaga, wattaba'u syahwat, dia akan jadi orang yang ikut hawa nafsu ni. Orang yang ikut hawa nafsu ni, dia umpama orang muda dapat motor tuan-tuan. Dia kadang-kadang tua ni pun, kita duk tengok dalam masyarakat kita tua dah. Tok Wan rogol cucu, tua dah Tok Wan tu, umur pun kat 80 dah tuan-tuan. Tapi dia boleh rogol cucu dia umur 18. Sebab apa dia? Dia jadi golongan yang adha'us salah wattaba'us syahawat. Yang melalai, yang jenis tak apa nak ambil peduli, lalai kepada ibadah salat, dan dia akan jadi orang yang mengikut hawa nafsu dia. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka, kata Allah, menuruti hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab neraka jahannam. Orang yang lalai dengan solat, orang yang mengikut hawa nafsu dia akan mai pula akan apa dia? Orang ni tak ada lain dan tak ada bukan, kata Allah dalam Al-Quran, neraka itulah tempat yang terbaik untuk dia. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang yang bertaubat daripada dosanya, juga orang yang beriman dan beramal salih. Ni yang kedua Allah Ta'ala habaq dalam kitab kita tu, kita bawa ayat Quran ni. Dan lagi firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan besar bagi ahli-ahli semayang,
Orang yang duk semayang ni kecelakaan besar lagu mana? Iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solat mereka. Orang yang lalai dalam solat ni tuan-tuan, macam mana yang dikatakan lalai dalam solat? Nanti Tok Syekh kita akan terang. Orang ni Allah Ta'ala akan balas kepada mereka apa dia? Neraka wail. Neraka wail. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adapun yang dinamakan wail itu apa dia? Iaitu ialah suatu wadi. Wadi ni apa dia? Tempat dalam. Antara dua gunung di dalam api neraka Jahannam. Tu yang dikatakan wail tu. Wail itu satu lembah yang dalam, satu tempat yang dalam, duduk di antara dua gunung di dalam neraka Jahannam. Dia duduk di antara dua gunung neraka Jahannam. Tuan-tuan, mohon perlindungan kepada Allah daripada kepanasan api neraka Jahannam itu. Dan wadi itu suatu tempat kediaman bagi orang yang mentakhirkan semayang. Ni yang melengah-lengahkan daripada waktunya, terutama orang-orang yang selama-lamanya meninggalkan sembahyang. Saya nak komen sikit isu semasa baru ni tuan-tuan, kita tengok duk viral dalam apa media sosial ni, medsos ni tuan-tuan. Ucapan satu orang wanita, tak wallahu alam dah, saya difahamkan dia ni juga pengusaha produk kosmetik dan sebagainya, yang mempersendakan tentang solat dan sebagainya. Orang tak semayang lama dah kami tak semayang, lama dah aku tak semayang. Tuan-tuan, ni dia tuan-tuan. Bukan saya kata, boleh buka dalam kitab baca. Bukan saya kata, boleh buka dalam kitab. Siapa dia yang akan diletakkan di dalam wail, tempat dalam, lembah dalam neraka Jahannam tu tuan-tuan? Siapa dia? Iaitu mereka yang mentakhirkan semayang daripada waktunya, terutama orang-orang yang selama-lamanya meninggalkan semayang. Hak ni, adakah kita ni nak tempah satu tempat dah tuan-tuan? Nak tempah satu tempat dah, nak booking satu tempat dah, buka booking.com, booking satu tempat, satu kawasan dalam api neraka. Buatlah. Kalau rasa tidak, silalah. Kalau rasa nak buat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ni? Soalan. Satu, dua soalan. Admin saya bagi dah dua soalan ni tuan-tuan, ada dekat saya ni. Sekali kita jawab di akhir kita punya live ni, kita akan jawab soalan daripada tuan-tuan. Dan di akhir live nanti kita akan jawab soalan-soalan daripada tuan-tuan. Ada dua lagi. Baru ada dua, kita nak dua lagi. Yang mana yang nak mengemukakan soalan, boleh tulis PM ke dalam saya punya Facebook ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggal kat ruangan komen ni. Sekali kita tak ada nak baca. Tuan-tuan boleh tulis PM ke dalam inbox. Nanti yang mana soalan yang dibagi kepada saya, yang saya reti jawab, saya jawab. Saya maaf betul. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai. Yang mana yang saya reti jawab, yang saya tahu nak jawab, yang saya tahu jawapan, saya jawab. Hak saya tak reti, tuan-tuan jangan duk marah saya. Hak yang saya tak reti, tuan-tuan jangan duk marah saya tak mau jawab. Baik. Inilah siksaan, kata Tok Syekh kita, bagi orang yang meninggalkan semayang, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi dan beberapa ayat Al-Quran yang lain. Tok Syekh kita kata itulah dia habaq, dia meletak dalam kita punya kitab ni yang kita duk baca 3-4 surah tadi tuan-tuan. Dia kata itu sebahagiannya, dia kata daripada ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang azab dan balasan Allah kepada golongan-golongan yang melalai, yang buat lebih kurang dengan solat ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarkis salah, fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafira, atau kama qala.
Maksudnya, tiada dapat dibezakan antara orang yang Islam dan antara orang munafik. Nak bezakan orang Islam dengan orang munafik ni tak tahu nak beza macam mana, melainkan adalah kafir yang nyata, kerana orang yang munafik itu pada zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Orang munafik ni tuan-tuan, tiada dapat dibezakan antara orang Islam dengan orang yang munafik ni apa dia? Melainkan orang yang meninggalkan semayang, maka sekiranya ia meninggalkan dengan mengingkari tentang wajibnya. Hak ni cerita hak yang tu, hak perempuan yang apa, toke kosmetik tu. Saya tak tahu, saya tak mau nak hukum dia. Saya tak mau nak hukum dia. Tapi kalau jika sekiranya Nabi kata, yang ni Nabi kata, bukan saya kata, Nabi kata. Jangan marah kat saya hanya baca apa yang Nabi kata. Dan peringatan ni saya nak bagi kepada orang-orang hak lepas ni, jangan duk cakap lebih kurang bab ni tuan-tuan. Boleh rosak akidah kita kerana duk bercakap benda-benda lagu ni. Nabi kata, jika sekiranya ia meninggalkannya, nyonya tu balik kepada mana? Balik kepada semayang. Siapa yang meninggalkan semayang dan dengan mengingkari tentang wajibnya, maka dia adalah kafir yang nyata. Keluar daripada Islam, kafir yang nyata. Kerana orang munafik itu pada zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi bersabda pada dia, sesiapa yang memudah-mudah dan meringankan sembahyang akan disiksakan oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksaan. Hak ni kita nak baca ni. Hak ni poin kita besar ni. Siapa yang dia duduk tinggalkan sembahyang ni, Allah Ta'ala sedia kepada dia, orang ni, Allah Ta'ala sedia apa dia? Allah Ta'ala sedia 15 macam siksaan. Tuan-tuan, sembahyang ni tuan-tuan satu benda yang besar. Sebab di akhirat kelak Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, hamba dia yang balik bertemu dengan dia ni, Allah Ta'ala akan tanya tentang salat. Benda yang pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang salat. Nabi SAW bersabda, sebelum kita nak baca 15 tu, saya nak bawa satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa dia? Nabi kata, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in kana qad atammaha hawwana alaihi al-hisab. Wa in kana qad intaqasa minha shay'a. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, hal li 'abdi min tatawwu'in fa atimmul fariidata min at-tatawwu'in. Wa in tamma jara al-a'malu ala hisabi dhalik, atau kama qala. Nabi SAW bersabda, Nabi kata pada dia, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama yang Allah Ta'ala akan hisab, yang Allah Ta'ala akan hitung, yang Allah Ta'ala akan tanya, yang Allah Ta'ala akan suruh malaikat kira ni apa dia? Waktu mana hamba dia balik bertemu dengan Allah, benda yang pertama Allah Ta'ala suruh malaikat hisab ni apa dia tuan-tuan? Yang pertama, Nabi SAW kata yang pertama adalah salat. Yang pertama Nabi kata adalah salat. Allah akan suruh malaikat tengok, Allah akan suruh malaikat selidik, Allah akan suruh malaikat buka, rosek, tengok, hang tanya balik, hang selidik balik, benda yang pertama apa dia? Salat. Ni pasal benda ni special. Sebab benda ni besar. Sebab apa dia? Sebab aku panggil kekasih aku naik direct mai dekat aku nak bagi dekat dia. Aku panggil kekasih aku Muhammad mai berjumpa dengan aku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala bagi direct kepada Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala nak tanya ni, benda yang aku nak tanya dulu ni adalah salat. Mudah-mudahan doa saya
Doa tuan-tuan, doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita dan Allah Ta'ala akan perlepas kita, insya-Allah, dan kita ni dapat dihisab dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bila cek tang solat, fa in kana qad atammaha hawwana alaihi alhisab. Cek tengok kalau benda tu cukup molek, cantik, elok, hisab dia bila dia timbang sempurna, elok. Bila dia timbang cantik, molek, maka Allah akan meringan kepadanya hisab. Tapi sebaliknya, wa in kana qad tanqasa minha syai'a, pipi duduk timbang-timbang tuan-tuan, tak cukup. Hak pahala sembahyang wajib ni tak cukup. Macam mana? Pipi cek tengok Allah. Lopong banyaklah, tak tahu nak abang. Bila cek tak cukup, qala Allah Ta'ala li malaikatih, Allah Ta'ala akan berfirman kepada malaikat. Allah Ta'ala kata pada dia, hal li abdi min tatawu'in, hampir cek tengok kuat hamba aku ni ada amalan-amalan sunat mereka, pahala sembahyang sunat yang mereka buat waktu mereka hidup dulu ni. Pecek tengok kuat hamba aku ni, dia ni, kuat dia ni ada dulu waktu dia hidup duduk buat sembahyang sunat. Pecek tengok ada tak dia buat sembahyang sunat dulu ni. Kuatlah dia ni rajin duk buat setiap malam witir tak tinggal. Contoh, tengah malam dia bangkit sembahyang, Allah Ta'ala suruh malaikat cek. Tuan-tuan, nak habaq kepada dua benda. Yang pertama, nak habaq sifat kasihnya Allah. Yang kedua, nak habaqnya tuan-tuan, kita ni amalan sunat kena tambah. Jangan duk rasa banyak dengan amal-amal wajib je. Jangan duk tanya amal-amal wajib saja. Kena tengok sama amal-amal sunat. Bila ada ni, kata Allah Ta'ala, picik tengok, fa'atimmul faridata minat tatawwa'i, picik tengok, pi ambil mai. Kita nak buat apa? Aku nak minta tampung pahala wajib dia, hak tak cukup tu pi tampung dengan pahala sunat dia. Tuan-tuan, ni hadis Nabi cerita ni. Nak habaq apa dia? Nak habaq kata Allah Ta'ala ni dia punya sayang kepada hamba dia sampai tahap tu. Nak cerita Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia sampai tahap tu. Sebab tu kena jaga tuan-tuan. Kena jaga bab ibadah solat ni, kena jaga. Bab ibadah solat ni kena jaga. Subhanallah. Ni ada lagi dua. Dia ada lagi dua. 4 lah. Cukup 4 cukup lah. Jangan banyak sangat. 4 lah cukup 4. Masuk banyak tak dalam banyak. Ambil 4 sudah dah. Tu pun tak tentu boleh jawab, tak boleh jawab 4 ni pun. Cukup dah dekat tangan saya ni tuan-tuan, ada 4 soalan. 4 soalan yang ada dekat tangan saya ni. InsyaAllah saya akan jawab nantilah di akhir. Kita nak sambung sikit lagi. Kita nak di akhir nanti saya cuba jawab. Yang mana yang hantar yang saya tak jawab, yang pertama saya akan cuba jawab balik, reply dalam apa tuan-tuan punya mesej. Yang kedua mungkin kita akan bawa pi ke minggu depan, insya-Allah. Dan kita akan bawa kepada minggu depan. Jadi kita balik pada perbincangan kita tadi ni. Kita balik pada perbincangan kita. Bagaimana Tok Syekh kita kata Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, siapa yang dia duk buat ringan dengan solat ni, dia duk tinggal lebih kurang dengan solat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan 15 macam. Allah Taala akan sediakan 15 macam jenis azab, siksaan kepada orang yang tinggalkan solat. Dalam 15 tu Nabi kata apa dia? 6 siksaan Allah Ta'ala sedia waktu hidup di dunia. Dalam 15 tu 6 Allah Ta'ala sedia waktu kawan hidup di dunia. Ni 6 daripada 15 ni, 6 Allah Ta'ala sedia dah. Waktu hang hidup di dunia, aku dah balas dah, aku dah seksa dah kepada orang yang rajin tinggal sembahyang. 6 15 tolak 6 tinggal 9. 3 siksaan waktu dia nak mati.
6 tadi di atas dunia. 3 pula waktu dia nak mati. Dan 3 pula waktu dia ni duduk di dalam kubur. 6 campur 3, 9. 9 campur 3, 12. 6 waktu semua Nabi kata ada 15 jenis siksaan. 6 waktu hidup di dunia. 3 waktu nak mati. 3 waktu duduk dalam kubur. Dan 3 siksaan waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. 3 lagi ada di mana? 3 lagi waktu dia balik bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Cukup 15. Kita nak tengok tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri saya, ahli keluarga saya, diri tuan-tuan, ahli keluarga tuan-tuan tergolong dalam golongan orang-orang yang tinggal, orang-orang yang menjaga, yang tidak meninggalkan solat, yang menjaga solatnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Maka seorang sahabat bila Nabi kata macam tu, Nabi kata Allah Ta'ala sediakan 15 macam siksaan bagi orang yang meninggalkan solat waktu hidup di dunia ni. 6 Allah Ta'ala balas di dunia. 3 Allah Ta'ala sedia waktu nak mati. 3 waktu duduk dalam kubur. 3 waktu balik bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak. Bila sahabat dengar tuan-tuan, bila sahabat dengar, maka seorang sahabat bertanya. Bila para sahabat dia dengar, dia tanya, wahai Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan di dalam dunia ni? Tadi kamu kata ada 3 yang Allah, ada 6 yang Allah Ta'ala sediakan waktu dia hidup di dunia ni. Apa dia siksaan di kalangan hamba ni akan dapat waktu hidup di dunia? Maka sabda Nabi SAW, Nabi jawab apa dia? Maksudnya pertama, Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan umurnya. Yang ni yang pertama. 6 di dunia ni Allah Ta'ala bagi yang pertama pada dia. Allah Ta'ala cabut keberkatan pada umur dia. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala cabut keberkatan umur ni. Tuan-tuan, hidup kita ni, Imam Ghazali ajak kita ni tak payah duk doa minta umur panjang. Ya Allah, panjanglah umur aku, ya Allah, panjanglah umur aku, ya Allah. Panjang nak buat apa? Kalau lagi panjang umur, lagi banyak maksiat kita buat. Lagi panjang umur, lagi kita jauh dengan Allah. Nak buat binatang apa? Nak buat apa? Tuan-tuan, nak buat apa? Kalau umur panjang tapi tak ada keberkatan. Yang Imam Ghazali kata kena minta macam mana? Ya Allah, panjangkanlah usia aku di dalam keberkatan. Minta umur ni panjang dalam keadaan Allah Ta'ala berkat. Dalam keadaan Allah Ta'ala berkat. Khairukum, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang di kalangan kamu, Nabi kata, siapa jadi antara orang baik? Mereka yang Allah Ta'ala panjangkan usia mereka dalam keadaan diberkati usia itu. Umur tu Allah Ta'ala berkat. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Umur panjang, amalan jadi baik. Kau bertambah baik. Tu makna berkat. Bila Allah Ta'ala panjangkan umur kita, alhamdulillah Ustaz. Pak Long, umur Pak Long banyak mana ada Pak Long? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah tu banyak mana ada Pak Long? Setakat lah ni Ustaz, alhamdulillah umur Pak Long dah 70 Ustaz. Subhanallah. Saya bila tengok orang umur panjang ni tuan-tuan, satu benda yang saya mai dalam diri saya apa dia? Ya Allah, bagus Pak Long ni umur panjang. Sebab apa? Aku belum tentu nak boleh dapat macam tu. Aku ni belum tentu nak boleh pergi umur Pak Long tu. Aku ni belum tentu nak boleh pergi umur Pak Long tu. Tengok steady 70. Alhamdulillah Pak Long, alhamdulillah Ustaz. Maknanya Pak Long pencen 10 tahun nak? Ya Ustaz, alhamdulillah. Sihat Pak Long? Alhamdulillah Ustaz. Sikit-sikit penyakit tu ada lah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi terang ni pun cukup dah Ustaz. Alhamdulillah. Apa rahsia Pak Long? Allah Ustaz, yang pertama doa banyak-banyak. Tuan-tuan, kita nak minta tubuh badan kita sihat. Saya nak bagi satu amalan tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukal
Saya lupa ada doa. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Minta doa tu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada kamu ya Allah kesihatan yang baik di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Minta. Ya Allah, bagilah ke aku ni sihat dunia akhirat. Tanya Pak Long tu, saya jumpa ada 70. Pak Long lah, dia buat apa? Tak buat apa dah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Hari-hari ni 5 waktu jaga dengan masjid lah Ustaz. Dulu kita duk sibuk macam-macam lah jaga dengan masjid lah Ustaz. Alhamdulillah. Ni tengok umur duk panjang berapa dah umur Pak Long? Kat 80 dah Ustaz. Tak ada penyakit apa? Tak ada apa Ustaz. Alhamdulillah. Masjid sehari berapa kali pergi Pak Long? Tak tahu. Kedai kok seminggu 3 kali. Mampu tuan-tuan. Mampu. Saya nak buat kat tuan-tuan. Mampu. Umur duk kuih bertambah, amalan tak kuih bertambah, kejahatan kuih bertambah. Na'udzubillahi min zalik. Minta. Ya Allah, kalau nak panjang usia aku ya Allah, panjangkanlah ia dalam ketaatan, panjangkanlah ia dalam keberkahan. Ni kalau orang yang duk tinggal semayang, Allah Ta'ala cabut benda yang pertama daripada hidup dia ni, daripada di atas dunia, dia ada umur dia tak ada berkat. Kedua, Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya. Maknanya apa dia tuan-tuan? Pintu rezeki ni Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala memberat urusan rezeki. Ustaz, saya meniaga teruk cek balik solat hang macam mana? Hak ni orang Melayu kita kadang-kadang dia duk pergi minta kat Tok Bomo, duk sana sini. Hak tu bid'ah tu tuan-tuan. Duk pergi minta ikut nu, duk pergi minta ikut ni. Duk minta minta supaya tutup kedai orang, jangan duk bagi nampak. Tu tak betul tuan-tuan, tak betul. Nak bagi murah rezeki ni lagu mana? Jaga solat tu molek-molek. Nak bagi rezeki kita murah, jaga 5 waktu tu cantik-cantik. Jaga 5 waktu. Ustaz, saya nak berniaga Ustaz, apa dia amalan untuk murahkan rezeki? Hang jaga sembahyang, hang jaga Quran, hang jaga zikir, hang jaga selawat. Allah Ta'ala tahu nak atok kat hang lagu mana. Kita ni jangan duduk paksa Allah. Kadang-kadang kita tengok satu orang ni, dia ni kok ni, kita nak jadi lagu tu. Allah Ta'ala dia bagi kepada kita hak sesuai untuk kita ni terima. Tu saya nak abang. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala dia bagi kepada kita sesuatu benda sekadar kemampuan dan kesesuaian untuk kita terima. Tuan-tuan faham? Tak faham Ustaz? Saya bagi contoh. Bulan Ramadan tuan-tuan, kita ni lapak pi bazar Ramadan, pi gerai makanan, kita berkat beli makanan, balik atung atas meja sampai tak nampak rupa meja tu, nampak makanannya. Betul tak? Atung ni sampai tak nampak meja, nampak makanan. Dan kalau boleh hak atas meja tu semua kita nak ambil, nak bubuh pusuk sumbat masuk dalam perut kita. Tengok nasi, Allah sedap. Nasi 3 jenis. Nasi putih, nasi kabu, nasi tomato. 3 jenis nasi. Tengok kuih. Orang Kedah dia panggil cucuk. Tengok cucuk, tengok kuih. Oh, sedap. Kalau boleh semua ni kita nak ambil, sumbat masuk dalam perut kita. Tok Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ambil kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. 3 biji buah kurma, ayak segelas, nasi sembilan, tolak habis yang semua tu kenyang. Tu je kita makan. Awak hang tak bolok. Oh tak ada pergi dah. Orang kata ni abah ni nasi, anak kata ni abah ni nasi kabut. Tak ada, kenyang. Bini kata ni nasi tomato tak makan lagi. Kenyang. Abang ni ikan bakar tak makan lagi. Kenyang. Tu je yang hang boleh makan. Dengan umur kita 50, 40 ni banyak tu yang boleh makan. Anak kita hak duduk sekolah rendah tu, dia tutuh makan lebih daripada kita lagi. Anak kata ni tak abah, kata ni tak boleh makan, ni boleh makan. Makan, berapa bang? Tu je kemampuan kita. Kita dengan anak kita, daripada sudut makan tu pun kita dah tak sama dah. Sebab tu kena reda, al-qana'ah, kena ada sifat qana'ah. Al-qana'atu bil qalil, ar-rida bil qalil. Sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita ni cukup dengan kesesuaian dan kemampuan kita untuk kita dapat.
Kawan tu Allah Ta'ala bagi dia berniaga kaya. Sebab apa dia? Allah tahu kemampuan dia. Hang kalau aku bagi lagu dia, hang tak boleh nak manage bisnes hang. Macam mana dia boleh manage bisnes dia? Macam tu. Aku ni kerja lama dah. Awak yang pangkat tak naik, dia ni kerja baru pangkat naik. Allah Ta'ala tahu dah. Kalau hang pangkat naik, hang tak mampu. Tapi naik dengan cara elok. Dia jangan duk nak kawan, serepak terajang sana sini. Tak, naik pergi mula-mula. Elok-elok. Tu Allah Ta'ala dia bagi kepada kita. Kena ingat ibu ayah sekalian, maknum baklong, Allah Ta'ala dia bagi kepada kita sekadar kemampuan kita untuk kita terima. Allah Ta'ala bagi. Tu yang kedua, yang Allah Ta'ala akan hilang di atas muka bumi ni. Yang ketiga, Allah menghilangkan segala tanda orang yang soleh pada mukanya dari sudut cahayanya. Wajah ni tuan-tuan, tak ada rupa wajah orang soleh. Wajah orang soleh macam mana Ustaz? Tuan-tuan tengok muka saya sudah. Contoh. Mau tak puji diri sendiri, siapa nak puji? Kita ni kadang-kadang kita tengok muka, subhanallah. Tengok muka ulama tuan-tuan, kita tengok muka, subhanallah Ustaz. Syok tengok muka tu Ustaz, Ustaz tu, Ustaz mana tu, Ustaz tu, tok guru tu, awak tenang. Sebab apa dia? Tanda wajah orang soleh Allah Ta'ala bagi kepada kawan tu. Syok tengok muka ulama ni Ustaz, sebab tak tahu tengok rasa tenang. Sebab Allah Ta'ala bagi wajah orang soleh, tanda orang soleh dah. Cuba balik tengok muka kita. Tuan-tuan. Tu boh cermin tempat, tengok muka kita. Bukan kata orang terkejut, kita pun terkejut tengok muka kita. Dia kata, awak yang aku ni muka lagu apa ni? Anjing tengah malam tengok muka pun anjing terkejut lari. Anjing tengok muka dia, terkejut lari anjing tu. Bukan dia terkejut dengan anjing, dia lari. Anjing terkejut dengan dia, anjing lari. Hilang wajah orang soleh ni, hilang. Tu jaga solat. Tak payah duk pergi pakai pencuci muka wahabi, wasabi apa semua lah tuan-tuan ni. Wajah bercahaya. Yang ketiga, yang keempat, tiada baginya di dalam Islam. Tadi kalau dia tolak, dia ingkar kewajipan, keluar dia daripada Islam. Kelima, segala amalan kebajikan yang dikerjakannya tiada memberi pahala baginya. Yang ni ulama kata orang yang tinggal solat. Orang yang tinggal solat tuan-tuan, dia tidak buka akaun untuk pahala. Kita nak cari pahala, akaun kepada pahala tu adalah solat. Tuan-tuan nak simpan duit dalam bank, mana boleh kalau tuan-tuan tak pergi buka akaun bank, betul tak? Kita nak cari pahala, mana boleh kalau tak buka akaun akhirat kita, akaun pahala kita. Orang yang dia mengabaikan solat, orang yang dia tinggalkan solat, orang yang dia buat tak peduli kepada solat, amalan lain ulama kata dia buatlah puasa ke, dia buatlah zakat dan sebagainya, setengah pandangan ulama kata apa dia? Tiada pahala baginya. Segala amalan kebajikan yang dikerjakannya, tu siapa dia? Orang yang duk abaikan solat, orang yang duk tinggalkan solat, orang yang tak peduli kepada solat, tiada diberi pahala baginya. Na'udzubillahi min zalik. Keenam, doanya tiada diangkat ke langit. Yang keenam, dia berdoa, doa dia Allah Ta'ala tak mustajab. Doa macam-macam Allah Ta'ala tak mustajab. Sebab apa dia? Sebab dia mengabaikan solatnya. Tuan-tuan, ini baru 6 benda daripada 15 yang Nabi kata orang yang tinggal semayang, orang yang tak peduli kepada semayang, Allah Ta'ala akan balas kepada dia 15 siksaan. 6 di dunia, 3 waktu tak nak mati, 3 waktu nak mati, 3 waktu duduk dalam kubur, 3 waktu balik bertemu dengan Allah di akhirat. Kita baru baca 6 di dunia. InsyaAllah minggu depan kita akan baca pula siksaan, 3 siksaan waktu dia nak mati apa dia. InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan, minggu hadapan. Wallahu'alam. Tuan-tuan kalau boleh minggu depan tuan-tuan boleh ni lah, tuan-tuan tengok kedai-kedai kitab di mana tuan-tuan boleh mula belilah kitab ni, Jauharul Mawhub, Jauharul Mawhub lah, Al-Yawaqit wal Jawahir, Al-Yawaqit wal Jawahir. Tuan-tuan beli, kita buka insya-Allah tuan-tuan. Saya akan cuba bagi komitmen setiap minggu untuk kelas online ni kita nak baca kitab ni. Awal kita baca Al-Quran semuka, habis kita baca Al-Quran semuka, kita baca kitab, dan di akhirnya saya akan cuba jawab soalan-soalan daripada tuan-tuan.
Jawab pun yang saya kerti lah, yang saya tak kerti saya takkan jawab, tuan-tuan. Yang saya tak kerti saya jawab. Jadi 4 soalan yang dibagi oleh admin kita. Soalan daripada tuan-tuan yang tuan-tuan ada PM kepada inbox Facebook saya akan cuba jawab insya-Allah. Soalan-soalan merapu saya tak mau jawab dah, tuan-tuan. Soalan-soalan merapu saya tak mau jawab dah. Saya nak jawab yang berkaitan saja. Baik, soalan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozana Zakaria ingin bertanya sedikit. Betulkah saya mendengar kata-kata bahawa solat sunat yang baik dilakukan di rumah? Mohon penjelasan. Baik. Daripada Puan Rozana Zakaria. Puan kecil saya tak tahu dah dia abang, nama dia Rozana Zakaria. Dia kata dia duk dengar ada orang duk habaq dekat dia kata solat sunat ni yang sebaiknya kita lakukan di rumah. Betul ataupun tidak? Nah, tuan-tuan, yang mana yang lebih baik? Nak solat sunat di masjid ataupun nak solat sunat di rumah, Ustaz? Dia tanya. Ada orang duk kata solat sunat ini baik di rumah. Baik, saya nak jawab dengan satu hadis Nabi SAW. Lebih kurang bunyinya lagu ni lah kalau saya tak silap. Nabi SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah," atau kama qala. Lebih kurang lagu ni hadis dia. Nabi SAW jawablah hadis. Nabi kata apa dia? Nabi kata, "Sallu ayyuhan nas." Semayanglah kamu wahai manusia. Di mana nak semayang ni? Nabi kata, "Fi buyutikum." Semayanglah dekat rumah-rumah hangpa. Rumah-rumah kamu semua ni. Fa inna salati salatul mar'i fi baitihi. Maka sesungguhnya sebaik semayang tu semayang seorang tu di rumah, illa al-maktubah, kecuali semayang wajib yang 5 tu. Ni Nabi kata semayanglah di rumah. Sebaik-baik semayang ni semayang di rumah kecuali semayang wajib. Tetapi ulama dia perincikan di sana, ada juga solat sunat yang dituntut berjemaah, yang Nabi sendiri buat secara berjemaah. Antaranya solat sunat tu, solat sunat apa dia? Solat sunat 2 hari raya. Hari raya puasa, hari raya haji. Yang ni waktu zaman Nabi dirikan di masjid dan ataupun di tempat yang lapang. Antaranya lagi solat sunat yang dituntut kita berjemaah, antaranya lagi adalah solat sunat gerhana matahari, solat sunat gerhana bulan, Nabi buat secara berjemaah. Solat sunat istisqa, minta hujan, Nabi buat secara berjemaah. Jadi dia ada 2 kategori solat sunat ni yang sama, yang dituntut solat di rumah. Contohnya macam Nabi semayang malam. Nabi semayang malam di rumah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi solat malam ni bengkak-bengkak kakinya. Nabi buat di mana? Nabi buat di rumah. Nabi buat di rumah yang tu. Jadi solat sunat ni yang kecuali beberapa ni saja yang disunatkan kita buat secara berjemaah. Yang lain tu Nabi kata sebaiknya semayanglah solat sunat ni di rumah. Nabi kata, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Jadi Ustaz nak tanya sikit lah. Ya, jadi salah tak kalau kami pihak masjid ni Ustaz? Pihak masjid ni kami duk buat solat qiyamul lail perdana, kami duk buat setiap bulan qiyamul lail perdana. Tak ada masalah Kadang-kadang ada juga orang duduk buat di rumah seorang-seorang, dia tak jadi kerja. Jadi bila buat ramai-ramai, dia mai lah. Dia pula AJK masjid baru dilantik. Di rumah pakai tak mayang lah. Kalau nak buat di masjid ramai-ramai, dia akan buat. Yang tu pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berimamkan orang yang solat sunat? Macam mana? Oh, bolehkah kita bawah tu? Bolehkah kita yang solat fardu berimamkan orang yang solat sunat? Itu. Baik, terima kasih. Yang ni pula masalah kita ni solat fardu. Kita nak semayang wajib, kita nak semayang. Tapi kita pipi tu imam ni dia duk semayang sunat. Contoh mudah.
Kita tak semayang Isya lagi, pergi masjid nak semayang Isya. Bulan Ramadan, nak pergi masjid nak semayang tarawih. Kita nak pergi masjid nak semayang tarawih. Tapi kita ni tak semayang Isya lagi. Sampai di masjid, lepas duduk tengah semayang tarawih, lepas habis dah Isya. Kita tak semayang Isya lagi, kita nak semayang tarawih. Di situ dia ada dua. Nah, sebelum saya nak jawab yang ni, saya nak sentuh dulu. Tuan-tuan, ramai mana orang tarawih haram, Isya haram tak semayang, tarawih tak pernah tinggal. Tak betul tuan-tuan. Nak semayang tarawih kena semayang Isya dulu. Sebab tarawih tu dia lepas Isya. Berapa ramai orang Isya haram tak semayang, tarawih haram tak tinggal. Kacau. Jadi kawan ni dia pi, dia tak semayang Isya lagi, dia nak semayang Isya. Dia pi lepas duduk tarawih dah. Baru mangkit Allahu Akbar tu imam baru rakaat pertama semayang tarawih. Dia semayang Isya. Waktu tu macam mana? Boleh tak dia pi follow tu imam? Jawabnya boleh. Selagi mana solat sunat itu kaifiat ataupun cara pelaksanaannya tu sama. Bila kita pun belakang Allahu Akbar, tu imam tu niat semayang tarawih, kita duduk belakang niat semayang Isya. Habis dua, kita mangkit sambung lagi dua. Tidak ada masalah. Ataupun kita masuk semayang, kita nak semayang, tiba-tiba masjid tu imam dah habis dah. Ada satu orang duduk semayang ba'diyah. Kita pergi ikut belakang dia. Boleh tak? Boleh. Nah, boleh. Allahu'alam. Soalan yang ketiga. Saya salam Ustaz, saya ingin penjelasan daripada Ustaz. Kadang-kadang dengar dia nak penjelasan tu kita mencuak, entah kita bukan reti sangat. Saya nak penjelasan daripada Ustaz mengenai kedudukan kanak-kanak dalam solat. Kanak-kanak dalam saf ketika solat berjemaah. Pening duk dengar macam-macam rohana zaman. Salam Ustaz, saya ingin penjelasan kedudukan kanak-kanak dalam saf ketika solat jemaah. Pening duk dengar macam-macam. Macam-macam tu lagu mana? Okey, kedudukan kanak-kanak dalam saf ni lagu mana? Saya nak jawab dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ar-rijala qaddama al-ghilman wan nisa khalfa al-ghilman atau kama qala. Hadis. Saya jawab dengan hadis dah mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ar-rijal qaddam al-ghilman wan nisa khalf al-ghilman. Nabi SAW ketika mana Nabi ni semayang berjemaah, Nabi akan susunan saf. Kita balik pada Nabi SAW. Nabi akan susunan saf. Nabi akan letak yang pertama, yaj'alur rijal qaddam al-ghilman. Nabi letak orang-orang lelaki dewasa di depan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki di belakang, orang dewasa lelaki di depan. Wan nisa khalfal ghilman. Orang perempuan dewasa tu pula Nabi akan letak di mana? Di belakang saf kanak-kanak lelaki. Contohnya, mudah-mudah nak faham lagu ni. Nabi letak di depan orang lelaki yang dewasa. Belakang orang lelaki dewasa Nabi letak pula kanak-kanak lelaki. Belakang kanak-kanak lelaki wanita-wanita yang dewasa. Belakang wanita dewasa kanak-kanak wanita. Itu cara Nabi susun. Mudah-mudahan dengan hadis tersebut dapat memberi penjelasan kepada soalan tersebut. Wallahu alam. Ada satu lagi yang terakhir. Yang terakhir 4 soalan semua. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya selalu tengok tu imam tempat saya apabila habis semayang, dia selalu menghadap ke arah makmum. Bersiapa ya? Adakah ia satu tuntutan? Bagus juga soalan ni. Tu imam di masjid, habis-habis dia panggil salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun sapu muka, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dia pun beralih mai ke arah makmum. Selalu orang dia tengok lagu tu. Betul ya tak? Betul. Adakah ia satu tuntutan? Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis daripada Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sahabat cerita, idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi atau kama qala. Ni sahabat cerita Nabi buat. Sahabat cerita Nabi buat.
Iza salla salatan, bila Nabi selesai sembahyang ni, kata sahabat, aqbala alaina biwajhihi, Nabi akan palingkan tertoleh wajahnya ke arah sahabat. Dalam hadis yang lain sahabat ni cerita apa dia tuan-tuan? Dalam hadis yang lain sahabat cerita, kami ni cukup seronok kalau nak semayang ni, nak duduk di belakang Nabi belah kanan. Sebab apa dia? Sebab Nabi bila dia habis bagi salam, dia akan beralih mai tengok belah kami. Sahabat cukup seronok. Jadi jawapannya dia kata tadi ni, apabila habis semayang mengadakan pula, kenapa ya, adakah ia tuntutan? Iya, tuntutan atau sunnah yang Nabi SAW buat. Nabi bila dia habis semayang, Nabi akan paling wajahnya ke arah para sahabat, dan Nabi akan paling ke arah para sahabat. Dan tuan-tuan, ada juga pandangan ulama, kalau tak silap saya pernah terbaca dalam kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaili Fiqhul Islami wa Adillatuh, mana-mana mungkin asatizah yang menonton live kita pada malam ni boleh buka. Kalau tak silap saya, dalam kitab Dr. Wahbah bagaimana diceritakan makruh kalau tu imam tak beralih ke arah makmum. Kalau tu imam beralih ke arah qiblat, hukum dia makruh. Jadi amalan untuk imam duk beralih tu, adakah ia satu tuntutan? Ia satu sunnah daripada Nabi SAW berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu dulu tuan-tuan. 4 soalan dah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang baik, memberikan penjelasan yang baik untuk sama-sama kita beramal apa yang kita mengaji pada malam ni. Insya-Allah kalau panjang umur, kalau Allah Ta'ala bagi kesihatan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang seterusnya pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama. Kita ambil malam lah. Kita ambil malam jam 9 suku malam hari Sabtu depan. Kita akan sambung pengajian kita, kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Wallahu a'lam. Ada ramai yang request untuk ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama-sama dengan saya, yang lebih kurang dalam sejam lebih kita bersama ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas dengan balasan pahala, Allah Ta'ala ganjarkan dengan ganjaran yang besar kepada kita semua. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan, terima kasih banyak-banyak di atas support moral ni tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.